Assalamualaikum Puan Ira Mira by Syafiqah. Thank you for joining. Puan Syahrulida, Puan Lili Hazwani. Alright. Okay, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Okay. So hari ini kita akan cakap pasal PCOS dan juga dia punya impact kepada kesuburan, ya. So basically kita akan cerita. Hai Sonu. Kita akan cerita sedikit pasal PCOS dan isunya dengan kesuburan. The first half an hour, okay, the first 30 minutes or so. Dan selepas tu kita akan go through question, ya. So kalau ada puan-puan, tuan-tuan, kalau nak tanya apa-apa boleh start tanyalah, okay. So saya akan scroll through, ya. Okay, Ummu Sulaiman, Waalaikumsalam. Okay, Puan Liana, salam doktor, salam. Okay, Puan Cik Tina, hi doc, have a nice weekend you too. Alright, okay. So tanpa melengahkan masa, so apa itu PCOS ataupun diorang panggil Polycystic Ovarian Syndrome, okay. Polycystic Ovarian Syndrome ni berlaku di mana wanita yang ada polycystic ni, ya, dia punya period tu selalunya tak teratur, ya. Maksudnya kadang-kadang tak dapat period, sebulan dua tak ada period, tiba-tiba datang period, ya. Ataupun ada juga yang sampai 3, 4 ataupun ada 1 tahun tak ada period langsung, ya. Ataupun kadang-kadang period dia datang sikit je, macam staining je beberapa hari, lepas tu stop. Okay, so dia tak ada regular cycle. So bila kita tanya kitaran haid tu berapa lama, so dia kata oh tak tetap doktor, mungkin 40 hari, adanya 60 hari baru dapat period. Okay, and then kadang-kadang bleeding tu tak memuaskan, dia tak lancar, ya. Dia tak macam merah ataupun ada spotting sahaja. Okay, lepas tu kita tanya juga ada tak simptom lain. Kadang-kadang dia ada kata dia perasan macam kulit dia berminyak, ya, ataupun jerawat, ataupun dia ada macam bulu roma yang tak sepatutnya tumbuh, macam dekat dagu, dekat kawasan misai, ya, ataupun kat dada dia. Kadang-kadang ada jerawat dekat belakang leher dia, kat belakang bahu dia, ya, pun boleh berlaku juga. Setengah wanita on top of that dia nampak rambut dia gugur, especially dekat bahagian dahi, ya, dekat atas kepala ni, ya, dia panggil male pattern baldness, ya. Kawasan rambut tu gugur kat kawasan tu. Okay, so itu antara symptoms PCOS yang selalunya wanita datang sebab period dia tak teratur. Kenapa period dia tak teratur? Sebab ada hormonal imbalance, okay, yang menyebabkan ovulasi tak berlaku. So bila ovulasi tak berlaku, maka dia tak dapat period. Okay, sebab kita tahu kitaran haid kita akan dapat period 2 minggu selepas ovulasi berlaku. So itu adalah tetap, ya. So tapi kalau period tak datang, maksudnya ovulasi tak berlaku. So bila ovulasi tak berlaku, maka sukar untuk tahu bila waktu subur, ya, dan untuk tahu bila telur tu dilepaskan untuk bersama, untuk meningkatkan chance dia mengandung. Okay, selalunya couple-couple yang datang, okay, dia akan cakap, okay doktor, masa dulu saya punya cycle ni regular, setiap bulan datang, masa anak dara semua cantik molek je, tapi bila kahwin, sejak kahwin ni 2-3 bulan lepas kahwin baru period start macam tak teratur. So bila kita tanya, okay, bila kahwin ni ada tak peningkatan berat badan? Okay, selalunya ramai yang bila kahwin dia bahagia, dia ada kawan untuk makan sama-sama, so kadang-kadang kita kata oh ada perasan tak berat badan tu naik. Dia kata ada doktor, so saya naik dalam 5-10 kilo macam tu bila sejak kahwin, so tu tanda bagus lah, tanda orang bahagia. Tapi ada same time bila period kita jadi tak regular dan kita tahu dia akan peningkatan berat badan tu memberikan impact kepada kesuburan. So kat situ yang kita kena berjaga-jaga. So kebanyakan senario macam tu lah, so sebab masa nak kahwin tu kita fokus nak buat kenduri, nak pakai baju kahwin, nak bersanding, so kena make sure the best penampilan. So bila dah kahwin tu dah relax, ada kawan pula tu ajak makan, ajak pergi mamak lah, so ada je nak do something kan, masak Maggi lah, so ada je, tak adalah rasa lapar sangat, lebih kepada nak borak-borak. So biasalah tu kan. So
So tapi bila kitaran haid kita dah tak regular, so kita dah tahu berat badan kita memberi impact. So kat situ kita kena tengok balik berapa banyak berat badan naik ya. Sebab PCOS ni berlaku dia basically dah dekat dalam badan kita dari segi kecenderungan nak dapat PCOS. Tapi bila ada symptoms, maksudnya polycystic ovary tu tak terkontrol ataupun tak terkawal. So kita kena kawal dia. Okay, PCOS ni kenapa dia berlaku, itu masih lagi dalam kajian, banyak teori, tapi basically kita tak boleh nak tahu kenapa setengah wanita tu dia cenderung dapat PCOS compared tu yang lain. So adalah yang dia kata macam genetik ke adalah dia kata dari faktor-faktor yang run in the family so itu yang kita dapati. Tapi actually kenapa berlaku, kenapa setengah family tu ataupun keturunan tu dapat PCOS lebih senang, yang tu kita tak boleh nak kupaskan. Tapi yang kita tahu bila berlaku PCOS ialah macam mana nak atasnya ialah kita kena kontrol dia. Macam mana dengan kontrol dia ialah kita kena pastikan kita dapat kitaran haid yang normal setiap bulan datang. Okay? Sebab itu berat badan memainkan peranan yang penting. Sebab bila berat badan naik, maka hormon tu imbalance ya. Dan bila hormon imbalance maka menyebabkan ovulasi tak berlaku. Bila ovulasi tak berlaku, maka sukar untuk mengandung ya. Dia ada kesukaran, tapi kebanyakan wanita yang PCOS ya, bila kita kontrol, bila kita bantu buat rawatan fertility, kebanyakan mereka berjaya mengandung. Okay, in fact this is one of the diagnosis yang have a good prognosis ya, compared to keadaan yang lain ya. Sebab PCOS ni telur dia ada dekat dalam ovary, tetapi ianya tidak dilepaskan. So kita punya rawatan lebih fokus kepada untuk matangkan telur tu, untuk bantu ovulasi berlaku supaya telur tu boleh berjumpa dengan sperma, bersenyawa dan insyaAllah melekat. Okay, so apa rawatan PCOS ni basically lebih kepada nak kontrol, bantu telur tu matang. Dan basically bila telur tu matang, maka insyaAllah ada persenyawaan dan pilihan dan kandungan berlaku. Okay, so itu yang untuk wanita PCOS lah. Okay, so simptom-simptom dia kita dah bincang. Okay, so rawatan dia. Okay, so sebab kita tahu PCOS ni dia memberi adalah kerana hormon tu tak regular. So dia punya rawatan tu lebih kepada kita punya healthy lifestyle. So healthy lifestyle termasuklah dari segi berat badan kita. So kalau boleh dapatkan ideal BMI. Okay, sebab kita tahu bila dapat ideal BMI yang normal ya, antara 20 hingga 25, okay, dia punya respon kepada ubat tu lebih baik ya. Contohnya kalau BMI tu normal, sometimes kita boleh rawat dengan hanya ambil Clomid sahaja ataupun ubat bantu telur tu matang ya, ubat pil sahaja. Tapi bila PCOS tu ada tambah dengan isu dengan berat badan ya, sometimes dia memerlukan rangsangan yang lebih kuat. Ini termasuklah dengan menggunakan hormon, suntikan hormon untuk matangkan telurnya. So contohnya setengah wanita tu kita bagi Clomid, bila kita scan balik pada hari ke-12 ke-13 tak ada telur yang besar. Dia macam ada resistance sikit So bila ada resistance, maka dia perlukan dos yang lebih tinggi. So sometimes bila dengan Clomid kita bagi sampai maksimum dos 150 mg ya, selama 5 hari. Kita buat scan balik hari ke-12 tu, kita tengok tak ada telur yang matang ya. So dia perlukan hormon ya. So bila dengan hormon dia perlukan dos yang tinggi. So bila dengan dos yang tinggi, apa isunya, ada risiko untuk di mana dia mendapat hyperstimulasi. Okay, so apa maksud hyperstimulasi tu? Ini yang kita katakan sebagai OHSS. Kalau pernah dengar, ovarian hyperstimulation syndrome, di mana terbanyak sangat folikel yang terhasil yang jadi besar, yang matang akibat daripada suntikan hormon yang kita bagi tu. Okay, so bila banyak sangat, contohnya folikel tu lebih daripada 15, and then kita ambil hormon estrogen dia tinggi sangat, lebih daripada 15,000 ya. So apa yang kita buat ialah kita kena kutip dulu telur tu, senyawakan dengan sperma, tapi kita bekukan dulu
Okay, so kita bekukan dulu, kita tak buat fresh transfer. Okay, sebab kalau kita buat fresh transfer, satu, hormon paras hormon terlampau tinggi, risiko penempelan akan rendah, ya, ataupun risiko dia punya percentage untuk mengandung akan rendah, ataupun ada risiko dia panggil hyperstimulasi yang OHSS tu berlaku semasa mengandung. So ini adalah satu komplikasi yang boleh menjadi severe ataupun critical, ya, di mana setengah wanita tu ada air dalam paru-paru dia, atau perut dia kembung, ada air dekat dalam perut dia, kat pelvis dia, menyebabkan dia susah nak bernafas, dan kena masuk hospital, ya. So kita tak nak berlaku perkara tu. Okay, so antara step yang kita buat adalah kita buat bekukan semua embrio dia, jangan buat fresh transfer, biar dia dapat period dulu, so hormon dia akan kembali kepada baseline. Okay, next cycle bila dapat period kali kedua, baru kita plan untuk buat frozen embryo transfer. Okay, so itu antara langkah-langkah yang kita buat, ya. Kalau kita pakai Clomid dia tak load. Okay, so apa yang kita buat, the next one ialah dia perlukan hormon suntikan yang lebih tinggi, maka kita terpaksa buat frozen embryo transfer, ya. Kita freeze all dulu. So itu antara langkah-langkah berjaga. So bayangkan kalau seorang wanita tu bila berat badan dia tinggi, okay, kita perlu bagi rangsangan dengan dos yang tinggi. Okay, so maksudnya bila hormon tu kena dos yang tinggi sangat, okay, untuk rangsangkan telur dia. So bila kita tengok kajian, kita dapati wanita bila berat badan dia optimal compare to berat badan wanita yang tinggi, respon yang lebih baik kita dapati di kalangan wanita yang mempunyai BMI yang normal, ya. So that's why kalau boleh kita nak cuba bantu dia untuk turunkan berat badan dulu, optimize dahulu. Okay, tapi bila kita cakap pasal berat badan ni, basically memang sensitif, sebab kita perempuan ni memang berat badan ni something yang really bukannya senang nak turunkan berat badan, especially untuk wanita yang ada PCOS. Yes, betul, ya. Tapi I think kalau kita dah usaha, okay, kita cuba sedaya upaya, sometimes bila kita nak turunkan badan tu, kita tak boleh buat sendiri, kita kena join, kita kena ajak suami kita juga, ya. Kita kena join sometimes. Dulu kita boleh pergi gym, ya. Kita boleh ada kumpulan, ataupun kita join satu group yang lebih fokus kepada weight loss, so itu lebih membantu daripada kita buat seorang-seorang, sebab kadang-kadang kita punya motivasi ni up and down. So kadang-kadang bila up tu kita nak buat semua, satu hari tu kita nak buat semua jenis workout, tapi biasa bila kita timbang berat badan tak turun sangat, dan kita rasa macam sedih, ya, dan kita rasa macam nak give up. So bila kita ada kumpulan, kita sama-sama motivate each other, dan memang kajian pun tunjukkan kalau kita berkumpulan bersama-sama, ya, ada kawan, ada motivasi, ada personal coach, maybe that is lebih membantu dari segi untuk kita punya weight loss journey. Pada masa sama kita cuba optimizekan rawatan fertility. Apa yang kita boleh buat, selalunya kita akan bagi metformin juga, sebab kita tahu wanita yang PCOS dia ada isu dengan insulin dia, di mana insulin dia tak sensitif, maka badan akan produskan banyak insulin. Okay, so bila dengan metformin dia akan bantu sikit dari segi kawalan gula dalam badan, ya, dan bila mengandung dapat reducekan risiko keguguran, ya, dan juga kencing manis ketika mengandung. So sometimes kita akan bagi juga metformin, okay, pada masa yang sama. Okay, so ada juga soalan, ada juga respon yang kata, doktor, kalau weight loss lah is the first approach, dan maksudnya saya basically give up lah, saya tak boleh nak turunkan berat badan, sebab saya dah cuba lama dah nak turunkan berat badan ni, tapi tak boleh. So sometimes kalau itu berlaku, jangan give up, ya, because PCOS ni telur ada, okay, bukannya tak ada telur ada, sebab and banyak yang good prognosis, ya. So kita kena matangkan telur tu, okay. We will find a way, ya. Kalau weight loss tak boleh, kalau dah sampai tahap plateau ataupun macam like dah mendata, ya, ataupun dah tepu masa tu, kita tengok apa yang kita boleh buat, ya. Sometimes kita tak ada choice, ya, because faktor usia, ya. Sometimes apa kita buat ialah kita cuba rangsang telur, tengok ada tak telur tu besar, dan kita cuba kutip dulu, ya, dan juga kita senyawakan dulu, dan lepas tu kita
cuba start balik. Kalau ada isu dengan weight loss, kalau susah, kalau BMI tinggi, maksudnya 35 ke atas ataupun 40, atau berat badan tu 100 kg ke atas, sometimes kita advise untuk buat bariatric surgery, di mana dia kecilkan usus ataupun kecilkan perut tu, untuk bantu weight loss dahulu. Kalau bariatric surgery is obviously an option untuk wanita yang masih lewat 20-an ataupun awal 30-an, dan tak ada isu dengan faktor usia, yang bilangan telur dia tu ataupun masa tu membolehkan dia buat operation tu, So ini untuk extremely obese wanita. Sebab kita risau, kenapa? Sebab kita takut kalau dia BMI dia tinggi BMI 40 ke atas ataupun berat badan 100 kilogram ke atas, kalau kita buat rangsangan dengan hormon terus, kita takut telur dia tak besar. Okay? So kita boleh start dengan hormon tu, cuma kita takut telur tu tak besar, ataupun bila kita kutip telur tu, kualiti dia tak memuaskan. So bila kita senyawakan dengan sperma, tak banyak yang bersenyawa keesokan harinya. Dan kita tengok bila dia menjadi embrio, dia membahagi hari kedua, hari ketiga dia check, tengok ada tak berapa yang dapat 8 sel, tak banyak. So kat situ ada isu dengan kualiti telur juga. So it's not that kita tak nak start rawatan fertility, isunya ialah kita nak, kalau boleh nak optimizekan dulu kontrol PCOS tu, supaya bila kita rangsang tu kualiti dia bagus, dan juga responnya memuaskan, tak perlu hormon yang teramat tinggi untuk merangsang, untuk matangkan telur dia tu. Okay? So itu yang kita akan buat, tapi sometimes kita tak ada choice, we have to start juga, tapi kita kena bear in mind that the outcome may not be as good. Okay? And then sometimes kita kena freeze dulu, untuk reducekan risiko dia, untuk dapat hyperstimulasi OHSS, dan maka baru kita buat frozen embryo transfer. Okay? So itulah yang berlaku untuk orang PCOS. So ada juga yang tanya, doktor, kalau PCOS kenapa tak sesuai buat IUI? Okay? Kenapa Clomid ataupun IVF? So isunya dengan IUI ialah, selalunya bila kita rangsang untuk wanita yang PCOS, ketika buat IUI, apa yang berlaku ialah kita akan bagi Clomid pada the first 5 days. So daripada hari kedua, hari ketiga, sampailah hari kelima atau sampailah hari ke-6 atau hari ke-7. Okay? Pada masa sama, kita akan juga rangsang tambah dengan hormon untuk bantu untuk matangkan telur. Okay? So untuk orang wanita yang PCOS, kenapa IUI may not be the best, ialah kerana kita tak boleh kontrol berapa telur tu yang matang. Okay? Katakanlah telur tu matang, kalau 2 hingga 4 maybe that's fine, tapi kadang-kadang bila kita rangsang, telur tu terlebih banyak, contohnya dapat 6 folikel yang besar. Okay? So bila kita buat IUI, kita tak boleh kontrol berapa yang bersenyawa. Okay? So ada risiko di mana persenyawaan berlaku dan penempelan lebih daripada kembar 2. Maksudnya mungkin boleh dapat 3, 4, 5, 6 secara teorinya. Okay? So kalau itu berlaku, maka bila dapat kembar lebih daripada 2, ada risiko kepada wanita tersebut. So that's why IUI ni is not the best pilihan, sebab kita tak boleh nak kontrol berapa yang bersenyawa, berapa yang melekat. Okay? So dengan IVF kita boleh kontrol better, sebab kita boleh ambil telur-telur tu semua, kita senyawakan jadi embrio, dan kita boleh kontrol berapa kita letak balik, 1 atau 2. Okay? Tapi dengan IUI kita tak boleh. Okay? Kalau kembar 2 tak apa, insyaAllah boleh kita manage. Tapi kalau kembar 4, kembar 5 nanti, ataupun kembar 3 pun, risiko keguguran tu tinggi. Dan kita tahu wanita yang PCOS, dia ada risiko masa mengandung, di mana risiko keguguran, risiko dapat kencing manis, darah tinggi, risiko so on top of that, dia ada risiko mengandung lebih dari 1, risiko kembar 2, kembar 3. So that's why IUI may not be the best. Okay? Sebab kita tak boleh nak kontrol berapa yang bersenyawa, berapa yang melekat, and then risiko seterusnya. So that's why dengan Clomid adalah the first line. Kalau Clomid tu tak ada respon yang memuaskan, dan usually kita akan galakkan couple go ahead dengan IVF rather than IUI. Okay? So it's not that IUI tak boleh, tapi apakah option yang lebih baik
kepada couple tersebut. So itu yang kita nampak lah dari segi polycystic ovary. Okay, so ada yang kata doktor, orang yang PCOS ni banyak sangat cabaran dia, banyak sangat dia punya risiko. Bukan masa sekarang saja, tapi orang PCOS juga ada risiko masa hadapan, ya. Maksudnya masa usia dia lewat 40-an, ya, di mana dia ada risiko dapat kencing manis, ya, darah tinggi, sakit jantung. Ada juga yang risiko di mana dia boleh dapat barah rahim, ya, especially bagi mereka yang tak dapat period yang regular. Tapi kalau kita undur sedikit, kita tengok okey, kita ada PCOS dan kita ambil aktif action di mana kita jaga gaya hidup kita, ya. Kita make sure that berat badan kita tak naik tinggi, ya. Kita pastikan kita dapat period kalau boleh sebulan sekali ataupun paling lambat 3 bulan sekali, ya, untuk reducekan risiko kanser rahim tu. So kita dah dapat macam pre-warn ataupun dah dapat alarm daripada awal lagi, ya, yang kita ada risiko ni. Kalau kita ambil active action, insya-Allah risiko tu dapat diturunkan dan insya-Allah kita tak dapat penyakit-penyakit tersebut, ya. So basically itu yang kita dapat tahu daripada wanita yang ada PCOS ni. Okay, so itulah dia isunya. Tapi saya rasa dia punya message is like wanita yang PCOS majority dapat mengandung. Okay, majority kita dapat reducekan risiko dia sebab kita dah tahu kita ada risiko ni. So kita ambil aktif action. It's not that kita ambil ada PCOS so dan kita dapat all this list of risiko then that's it, ya. Tak, kita boleh do something about it. And baik buruknya, well, the good thing is that kita boleh reducekan risiko dengan healthy lifestyle. Tak perlu ambil ubat yang mahal, tak perlu buat rawatan operation yang mahal, ya. Kita boleh dengan lifestyle kita je. Tapi in a way the bad news is that lifestyle ni susah, it's not easy. Okay, because especially dengan gaya hidup kita sekarang ni yang MCO, yang yang tak boleh, yang kena limitkan kita punya activity. So it's a bit understandably a bit moody lah sekarang. Tapi well, apa yang kita boleh buat, well, at least kita ada internet, kita boleh tengok YouTube, kita boleh exercise pakai YouTube, walaupun kita tak boleh pergi gym, kita tak boleh nak pergi hiking ke apa ke, kan. Tapi we can still always do something about it. Okay, it's not that we can't. Okay, so basically, so apa yang saya nak buat sekarang ni, kita akan go through the question. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat sini, and then saya akan cuba go through insyaAllah for the next half an hour sebelum jam 10. Okay, alright, so apa saya buat, saya akan go through soalan ni. Okay. Okay, so kalau ada sesiapa nak start tanya, dah boleh start tanya. Okay, so Puan Ika Hamzah, betul, support each other, yes. Banyak kajian yang menunjukkan dari segi losing weight ni memang kena join a club. So sekarang ni banyak yang buat atas talian, maksudnya dia buat ada WhatsApp group, ya. Dia tunjuk ada coach dia, di mana coach dia tengok you makan apa, and then you buat exercise apa. So kita find a way, walaupun kita tak boleh berjumpa, tapi kita boleh jumpa atas talian. Although it's not the same, yes, of course, but then there's still a way. So memang kena buat bersama, especially buat suami isteri, bantu each other. So bagikan motivasi, baik, yeah? And then support each other dari segi nak go through ni. Okay, lepas tu kita go through. Puan Nina, apa punca perempuan dapat PCOS? Ya, betul. Punca ni apa sebab utama dia, kita masih kurang pasti, kajian masih tak boleh nak dapat pinpoint kan lagi apa isunya, ya. Kenapa? Tapi yang kita dapati ialah keturunan, masalah genetik memainkan peranan untuk seseorang wanita tu dapat PCOS, ya. Contohnya kalau kakak dia, ya, ataupun ibu dia, kalau ada diabetes contohnya, kadang-kadang dalam family tu dia ada tendensi untuk dapat PCOS dan dapat diabetes.
So that is what the explanation. Okay. Ramai juga orang ingat PCOS ni adalah cyst dekat ovary, sebab nama dia polycystic. So nama tu memang tak tepat lah. Okay. Tapi actually dia bukan cyst yang kita ingat ada air dalam dia, yang perlukan operation, yang boleh menyebabkan berbahaya, dapat kanser. Tak. Dengan PCOS, dia panggil polycystic tu adalah cyst kecil, ya, yang saiz dia kurang daripada 8mm. Dia bukan yang ada air dalam tu, tapi dia adalah telur yang tak matang. Okay. So bila kita buat scan, dia ada banyak bulat-bulat follicle dekat ovary dia. So itu yang dia panggil polycystic. Dia cyst yang kecil-kecil yang banyak. Okay. So ada banyaklah debate kata kita patutnya tukarkan nama ni sebab dia mengelirukan. So still dalam debate. So I think ramai yang tahu PCOS now. Bila kita nak tukar nama tu, nanti jadi havoc pula. So those are the things yang diorang tengah bincangkan lah. Okay. PCOS ni basically Puan Izzah Zahidi, salam dok, PCOS ni adakah keturunan? Ya betul, it runs in the family, tapi tak semestinya akan dapat. So sometimes PCOS tu kecenderungan dapat, PCOS tu ada, especially bila berat badan naik. So tu ada, tapi kalau dia boleh kontrol, kita kontrol dia. Kadang-kadang saya bagi tahu yang PCOS ni macam blood pressure, tekanan darah tinggi. Okay? So dia tak boleh kita ubati, tapi kita boleh kawal dia. Okay? Macam itulah. Okay? Puan Nidi NHD, okay? Macam mana tahu kita ada PCOS? Dah 2 bulan perut saya sikit, hanya 1 hingga 3 hari. Saya pernah miscarriage Oktober 2020. So macam mana kita diagnose? Selalunya kita akan tengok dari segi kitaran haid. Okay? Ada beberapa cara, ada 3 kriteria. Kalau 2 daripada 3 kriteria ni dipenuhi, maka seorang wanita tu boleh dapat PCOS. So apa kriteria dia? Adalah bila kitaran haid tu tak menentu ataupun ovulasi tak berlaku. Okay? Kedua, sekiranya kita buat ujian darah, kita nampak hormon testosteron tu tinggi, okay? Ataupun dia ada tanda-tanda tinggi testosteron dia, seperti masalah kulit, masalah jerawat, ataupun masalah bulu roma yang tak sepatutnya berada kat tempat tertentu seperti dada ataupun muka, boleh berlaku juga. Okay? Dan satu lagi, apabila kita buat ultrasound scan, selalu kita akan buat transvaginal ultrasound scan. Bila kita tengok rahim, kita tengok ovary. Bila kat ovary tu ada banyak follicle-follicle kecil-kecil yang kita nampak macam PCOS. So selalunya kita akan juga buat ujian darah, tengok testosteron dia, ataupun kita tengok level LH, FSH untuk membantu membuat diagnosis. So 2 daripada 3 tu, kalau ada seorang wanita ada 2 daripada 3 tu, dia boleh dikategoriskan sebagai PCOS. Okay? So kalau dari segi ni, okay, mungkin puan boleh buat ultrasound scan, boleh jumpa doktor dan tengok balik ada PCOS ke tak. Okay? Sebab PCOS ni kerap berlaku. Dia dianggarkan 1 daripada 5 wanita ataupun 1 hingga 10 wanita boleh mendapat PCOS. Okay? Okay, so itu yang berlaku. So Puan Ainat, okay, hi doktor, nak tanya kalau AMH level 47.89 picomol, FSH 2.2, LH level 8.39, adakah saya pengidap PCOS? Okay, so dari segi AMH adalah ujian darah yang tengok result telur. Okay, so dari segi AMH tu, selalunya wanita yang PCOS level AMH dia dalam upper range of a normal ataupun tinggi. Okay, so level AMH 48 ni menunjukkan ke arah PCOS. Dan juga kita tengok dari segi ratio FSH dengan LH. So sepatutnya dia 1 to 1. Okay, so bila LH ni tinggi daripada FSH pada awal kitaran, maka dia boleh menunjukkan ke arah PCOS. Okay, so apa yang kita tengok, minta Puan Inat adalah untuk buat ultrasound scan juga, untuk kita tengok bentuk ovary tu ada tak banyak follicle kat situ, dan nak tengok dari segi kitaran haid lebih juga untuk buat diagnosis ke arah PCOS. Okay, so itu yang kita boleh lakukan untuk puan, supaya kita buat diagnosis yang lebih tepat sekali. Okay,
Puan Azian, hi Doc, HSG result valid sampai bila? Setahun ke? Alright, so HSG ni selalunya kita kata antara setahun hingga 2 tahun. Okay, tapi kita tengok juga seseorang wanita tu kalau dia ada endometriosis ataupun dia pernah ada in between dia ada appendix yang pecah ke, ada jangkitan. So sometimes kita perlu buat HSG result. Maybe ada role untuk buat semula kalau ada symptoms ataupun ada penyakit endometriosis ni. Okay, tapi selalunya kita akan terima dalam setahun hingga 2 tahun. So boleh bincang dengan doktor puan untuk tengok sama ada tak keperluan untuk buat HSG repeat balik. Okay, Puan Nurul Afika ya, binti Hashim, dia tanya ada possibility tak PCOS waktu period tak ada ovulasi. Okay, so untuk wanita PCOS, because kitaran haid dia tak menentu, maka ovulasi dia tak tentu. So ada setengah wanita PCOS ovulasi dia tak ada langsung. Okay, so ataupun dia ovulasi dia tak tetap. Okay, so tak semestinya orang PCOS ni tak ada ovulasi langsung. Kebanyakannya ada ovulasi, cuma kita tak tahu bila dia berlaku sebab sebab kitaran haid tu tak tentu. So waktu subuh dia tak tentu. Okay, so ada juga wanita yang PCOS dia tak dapat period lama ya. So dia tak buat ujian urine pregnancy test sebab dia kata setiap kali buat negatif. So there's no point. Tiba-tiba dia rasa macam tak sedap badan ya. And then kita buat scan, tengok dah mengandung. And then kita tak tahu bila dia exactly mengandung. So kita kena buat beberapa scan untuk pastikan saiz baby tu, baru tahu dia berapa lama dah mengandung. So itu pun boleh berlaku. Okay, sebab sebab kitaran haid dia tak tentu. So kita tak boleh gunakan tarikh period yang dulu sebab tak tentu, tak pasti. So kita kena buat scan untuk tengok saiz baby tu ataupun saiz kandungan tu. Okay, alright. So Puan C Syafika, salam Dok, nak tanya kalau orang kurus BMI less than 18 ada probability dapat PCOS? Yes, ada juga. Okay, ada such thing as dia panggil lean PCOS ataupun lean PCOS, di mana dia kurus je. Okay, and then tapi bila kita buat scan, kita tengok ovary dia banyak folikel kecil-kecil tu. And then maybe kalau kita buat ujian darah ke arah PCOS, so masih boleh lagi. Okay, untuk wanita yang lean PCOS ni, kadang-kadang bila kita nak rawat dia, maybe ada kesukaran sedikit sebab kita punya first line untuk turunkan berat badan. So untuk dia BMI dia dah rendah dah. Kenapa macam mana nak turunkan? Takkan tak turunkan lagi? Tak. That is not the first line. So the first line will be, selalunya kita akan bagi ubat Clomid untuk tengok rangsangan dia. Ada juga possibility wanita yang lean PCOS ni dia panggil resistant, di mana kita rangsang ovary dia dengan Clomid, ovary dia buat tak tahu je ya, tak ada pun telur yang besar sebab tak cukup rangsangan tu. So sometimes kita terpaksa gunakan hormon. Okay, kalau hormon, suntikan hormon tu tak ada respon, sometimes to consider laparoscopy ovarian drilling ya, di mana dia drill ovary dia dan bagi macam diatomy, dia paterikan ovary dia supaya ovary dia boleh respon dengan lebih baik. So itu antara rawatan yang kita berikan. So siapa yang sesuai untuk buat ovarian drilling ni, so kena jumpa doktor untuk kita bincangkan dari case to case ya. Sebab dari segi ovarian drilling, apa yang kita buat ialah is an operation laparoscopy, di mana dia tebuk-tebuk ya. So apa-apa operation pun dia bukannya tanpa risiko. Okay, so that's why kita kena bincang pilihan mana yang terbaik untuk setiap couple. Okay, Puan Syazwani Nur Zaman, salam Dok, sekiranya datang period setiap bulan, boleh jadi dapat PCOS juga ke? So selalunya kalau wanita yang period dia regular, okay, and then maksudnya ovulasi tu most likely berlaku. Okay, sebab period dia regular. So dapat, lepas ovulasi berlaku 2 minggu lepas tu dia dapat period. So mungkin dia tak ada PCOS, dia tak ada polycystic ovarian syndrome, tapi dia masih boleh nampak bila kita buat scan ovary dia ada PCO. Macam ovary dia nampak macam PCO. Okay, dia banyak je folikel-folikel kecil tu. Okay, so untuk wanita macam ni, dia simptom dia tak ada sebab semua period dia regular, ovulasi berlaku, tak ada isu. Tapi sekiranya dia tambah berat badan, okay, so dia ada tendensi kecenderungan mendapat
polycystic ovarian syndrome. Dia ada sindrom dia. Okay, so masih boleh ada PCO tapi dia tak ada sindrom tu, dia tak ada simptom tu sebab dia terkawal. Macam orang darah tinggi tapi tekanan darah dia normal sebab terkawal. Macam itulah juga. Okay, so dia boleh terkawal ataupun tak terkawal. Bila tak terkawal dia ada symptoms, ya, ada ataupun ada syndromes tu. So apa yang tak terkawal, apa dia simptom dia? Period tak regular, ovulasi tak berlaku. So itu yang kita nampak lah. Okay, so Puan Alin Syakira, dok, ubat Clomid ada banyak jenis ke sebab Gani prescribe Clomiphene? Ya, sebetul. Clomiphene tu itu adalah nama aktif ingredient dia lah. Okay, Clomid tu lebih kepada brand. Macam brand ubat gigi Darlie, Colgate, Oral-B. So itu brand dia lah. Okay, tapi ubat yang aktif tu adalah Clomiphene citrate. So basically ada satu jenis saja Clomiphene citrate tapi dia boleh banyak brand. Okay, ada Clomid, ada Ovamid, tapi tindakan dia sama saja untuk matangkan telur tu. Okay, Puan Tira Nabila, berapa kos ya? Puan Tira, kos apa tu? Clomid ke? Kalau ubat Clomid saja, insyaAllah dalam kita ambil untuk 5 hari, selalunya range dia dalam RM50. Okay, tapi bincang dengan doktor rawatan apa yang sesuai. Okay, sebab ubat Clomid ni perlu di-prescribe, dan seperti yang kita bincangkan sebelum ni, ubat Clomid ni perlu saring, ya, dia punya respon kepada ubat ni tu. Tak boleh main ambil je and then try je bersama, tak. Sebab kita nak tengok sama ada ubat ni cukup tak dos dia, ada tak respon dia, adakah respon dia yang terbaik, and bila nak bersama. Okay, so tak boleh nak ambil sahaja macam tu. Okay, Puan NHD, okay, faham, terima kasih. Okay, sama-sama. Puan Wainards, hi dok, saya patient dok. Oh, hai Puan, now tengah tunggu next period untuk IUI. Kalau macam dok cakap tadi, because dok tak suggestkan buat IUI, so kalau saya nak on Clomid, boleh ke saya baru buat laparoskopi 3 bulan lepas? Ya, boleh Puan. Kita boleh start dengan Clomid dulu. Okay, and then kita tengok macam mana Puan punya respon kepada Clomid. So selalunya kita akan start, kalau kat klinik kesuburan, kita akan start 100mg daripada hari kedua atau hari ketiga sampai hari ke-6 atau hari ke-7, dan kita akan scan mungkin hari ke-12, 13, tengok ada tak telur yang besar. Okay, so kalau dengan 100mg dah cukup, dan kita akan stick to that. Tapi kalau 100mg tak ada dominant follicle, dan kita kena start dengan dos yang lebih tinggi, and then kita tengok, so dengan Clomid ni kita boleh go up to 6 kali total, 6 cycle, tak semestinya back to back. Okay, tengok setiap couple mereka nak macam mana. So selalunya couple akan try at least sampai 2-3 kali sebelum kita tukar cara. Okay, alright. Puan Husina, hai dok, nak tanya, kalau PCOS ni kan susah nak tahu bila waktu ovulasi. Ya betul. Berkesan ke kalau cek OPK setiap hari, atau OPK tu juga tak membantu? Okay, so kalau nak buat OPK, isunya ialah untuk period yang tak tentu ataupun kitaran yang tak tentu, kita tahu bila ovulasi berlaku. So bila nak buat OPK? So sometimes ada yang buat lama, so buat everyday OPK sampai nak tunggu double line tu, sebab kita tak tahu. Okay, kalau buat dalam kitaran, katakanlah orang tu kitaran dia 28 hari, so waktu subuh dia mungkin hari ke-14. So daripada bila buat OPK, mungkin daripada hari ke-11 boleh buat OPK. Okay, and then detect bila double line tu. Tapi untuk wanita yang kitaran dia panjang, contohnya kadang-kadang 35 hari, kadang 40 hari, so daripada bila dia nak buat OPK tu. So itu isunya. So bila kita dah tahu kitaran haid tak menentu, ada risiko ovulasi tak berlaku, so selalunya kita tak galakkan buat OPK. So selalunya kita galakkan buat rawatan fertility terus. Okay, termasuklah ambil Clomid sebagai as a first line kalau tak ada isu dengan faktor lain seperti faktor sperma semua tu. So kita boleh try buat Clomid dulu, and then kita boleh tengok sama ada respon dia memuaskan ke tak. So sometimes bila ambil Clomid, respon dia dah cukup, dan that's fine. Tapi kalau ambil Clomid respon tak memuaskan, sometimes kita kena consider apa treatment yang terbaik. Kalau dia perlukan hormon, lebih ke arah IVF macam tu. Okay, tapi bincang dengan doktor, tengok macam mana responnya. Okay,
Alright, Puan Setia hingga _halal. Salam doktor, 12 hari bulan 7 saya akan buat rawatan IUI. 16 hari bulan 7 ada appointment vaksin. Adakah saya perlu ambil atau postpone appointment vaksin? Jika boleh, ambil apa efek pada rawatan IUI tersebut? Okay, so vaksin ni kita dapat tahu yang semua jenis vaksin ni sesuai untuk wanita yang mengandung, tapi vaksin ni perlu diberikan kepada sekiranya wanita tersebut mengandung daripada 14 minggu sehingga 33 minggu. Alright. So untuk puan ada dua option. Satu ialah kita teruskan dengan vaksin tu. Okay, sekiranya mengandung, you punya second dose tu kena postpone pada 14 minggu 14 minggu mengandung. Maksudnya first dose pun ambil, and then second dose kena tunggu sampai 14 minggu baru ambil. Okay. Or dia ada option ialah puan ambil vaksin tapi puan postponekan IUI, habiskan vaksin baru kita buat rawatan IUI. Okay. So ini adalah situasi yang puan kena bincang dengan doktor puan. Okay. Sebab sometimes kita dah plan kerja kita, kita dah plan kita punya rawatan. It so happen that tiba-tiba dekat My Sejahtera keluar, oh dapat appointment vaksin. Okay. So far semua vaksin ni tak ada apa-apa tanda kesan kepada wanita yang mengandung, although mereka kata lebih selamat untuk ambil pada minggu 14 minggu ke atas. Okay. So itu antara pilihan yang boleh puan lakukan. Okay. Sekiranya nak buat rawatan IUI, nak ambil vaksin, kalau mengandung, isunya ialah second dose vaksin tu kena tunggu selepas 14 minggu. Pilihan lain adalah ambil vaksin dulu dan buat IUI selepas tamat ambil second dose vaksin, sebulan selepas. Okay. So bincang dengan doktor and then tengok yang mana yang sesuai. Okay. Alright. Puan Hamiza Ismail, doktor salam, doktor nak tanya apa efek jika dah complete 2 dos lepas tu kita pregnant sebelum 2 bulan selepas vaksin tu? Okay, so at the moment tak ada apa-apa bukti yang menunjukkan vaksin memberi kesan kepada kandungan, cuma mereka tak ada cukup data nak menunjukkan yang vaksin tu completely safe. Okay, so far tak ada apa-apa report yang mengatakan vaksin tu memberi kesan kepada bayi yang sedang membesar ataupun yang sedang berkembang dalam perut ibu. So sekiranya lah vaksinnya ada tanda yang mengganggu ataupun memberi kesan yang buruk kepada baby, dan definitely diorang akan suruh wanita yang boleh hamil kena ambil perancang sampai habiskan vaksin. So tapi tu diorang tak suruh pun kan, sebab tak cukup data nak menyuruh mengatakan yang kita kena ambil perancang wanita. So far data tak ada menunjukkan apa-apa efek kepada wanita yang ambil vaksin tiba-tiba dia mengandung, tak ada. Okay, so far so good lah. Okay. Alright, so hopefully that answer the question. Puan Nina, how do we know when we are ovulating if we have PCOS? Yes, the interesting part, because the issue is that we don't know when is our ovulation day or our fertile window, because the periods are not regular. Hence it's a bit tough. Okay, some ladies they went to see the doctor to monitor their dominant follicles, but it can be very very tedious because you have to go many times. Some do OPK, ovulation prediction kit. Okay, again it can be very very tedious as well. So for women who are having PCOS, we tend to treat them with giving their clomiphene citrate to mature their follicle, so that we can time when for them to have intercourse. Okay, so with majority will start fertility treatment to mature the egg and to time sexual intercourse. Alright, so hopefully that answer the question. Okay, Puan NR SYZH, apa menyebabkan PCOS? Itu soalan cepu emas, kita tak tahu kenapa. Kajian menunjukkan dia runs in the family, dalam keturunan, yes ada,
tapi kita tak tahu exactly what trigger it. Okay, kenapa setengah family ataupun keturunan lebih cenderung dapat PCOS, kenapa setengahnya tak. So kita tak tahu lagi. Okay. Puan Alin Shakira, kalau normal condition selalunya berapa banyak dan berapa besar saiz folikel ya dok? Okey, kalau natural cycle usually ada satu yang dominant folikel. Tapi dengan Clomid, sometimes kita dapat satu, kadang-kadang dapat dua. Ya, jaranglah kita dapat lebih daripada tu. Okey. So bila folikelnya matang, usually antara 16 hingga 16 ke atas. Selalunya kita ambil dalam 18 mm ke atas. Dia matang pada hari sebelum ovulasi berlaku. Okay, so itu yang kita nampak lah. Okay, Puan Armil Kaisa, kalau makan metformin apa fungsinya doktor ya? So metformin ni dia basically untuk wanita yang PCOS, kita dapati dia ada insulin, tapi insulin dia tu tak diterima oleh sel-sel badan, ataupun dia panggil insulin tu tak sensitif enough untuk memberi kesan, ya. So bila insulin tu tak berkesan, maka badan akan mengeluarkan lebih banyak insulin. Okey, bila level insulin tinggi, dia akan menyebabkan level testosteron, hormon lelaki ataupun hormon testosteron tinggi dalam badan. Itu menyebabkan telur tu tak matang. Okey, so bila kita bagi metformin ni dia akan enhance ataupun memberikan insulin tu lebih sensitif ataupun lebih diterima badan. Okey, so dengan cara itu menyebabkan level testosteron tu rendah, maka telur tu boleh kurang kesan testosteron kepada telur untuk telur tu matang. So itu yang menyebabkan kenapa setengah wanita yang PCOS kita bukan hanya bagi Clomid, kita juga bagi metformin. Okey, di mana ianya bantu rawatan kesuburan diberikan dan memberi kesan yang lebih baik daripada wanita yang hanya ambil Clomid sahaja. Cuma metformin ni dia ada side effect dia. So side effect dia di mana sometimes dia dapat sakit perut, cerit-berit ataupun loya, ada yang pening. So sometimes metformin ni ada juga yang mengesyorkan untuk dimakan 1 jam selepas makan malam, lepas tu tidur. Okey, so side effect dia kurang sedikit. Okey, tapi ada juga yang buat macam tu bangun malam sebab nak buang air. So tengok setiap orang lain-lain. So kita kena try and error, tengok yang mana yang dia boleh terima. Okey, Puan Azian.B.H, I actually your patient. Hi Puan, there's an appointment on 10 of April, dan ambil Clomid dan I stop due to PKP. Let's say I nak continue balik appointment, macam mana ya? And apa next treatment sebab I dah ambil 4 cycle. Okay Puan Azian, so basically kita boleh je buat appointment jumpa dekat klinik. Okay, so kita boleh bincang sama ada Puan nak try buat Clomid balik lagi 2 cycle ya, maksimum boleh up to 6 cycle, ataupun kalau Puan nak go to the next level, kita go tukar cara. Selalunya saya akan lebih cenderung ke arah IVF rather than IUI, sebab IUI ni kita tak boleh kontrol berapa yang bersenyawa sekiranya terlebih folikel yang develop. Okay, so itu yang kita akan bincangkan. Kita juga akan tengok balik dari segi macam mana Puan respon dengan Clomid sebelum ni. Adakah respon tu memuaskan ya? Besar tak telur tu ya? Berapa dos yang Puan ambil? Dan kita tengok sama ada kita nak cuba, ada tak ruang untuk cuba lagi dengan Clomid, ataupun kita go to the next level. Okay, so itu antara yang kita akan buat dekat klinik. Okay, alright. Okay, alright. Puan NRSYZH, bahaya tak PCOS dan cis mana yang lagi bahaya? Contoh PCOS tu membesar ke, ada efek apa-apa ke tak? Okay, so PCOS ni dia bukan cis. Okay, nama dia polycystic ovary, tapi dia sebenarnya bukanlah cis, nama dia tak tepat. Okay, so dia basically adalah terdiri pada folikel-folikel yang kecil banyak-banyak tu, sebab telur tu tak matang. Okay, so PCOS ni basically dia tak adalah berbahaya macam na'udzubillah macam kanser tu, tak. Tapi dia boleh memberi kesan jangka panjang sekiranya kita tak kawal dari awal. Contohnya kalau kita tak dapat period
yang tetap, kita setahun tak dapat period ya, ataupun period pun sikit je darah tu macam spotting je, macam dia tak dinding rahim tak jatuh sebagai haid ya. Pada jangka masa yang panjang, dia boleh menyebabkan dinding rahim menebal dan sel-sel dekat dinding rahim tu tak sihat, menyebabkan dia boleh ada risiko dapat bara kanser rahim ya, pada usia macam lewat 40-an ataupun 50-an, sekiranya period tu tak datang dengan tepat. Dia juga ada risiko dapat kencing manis, darah tinggi, sakit jantung later on. Okay, so itu yang isunya. Okay, PCOS dan cyst dia bukanlah perkara yang kita boleh bandingkan tu macam head to head dia tak sama ya. So cyst, antara PCOS dengan cyst yang mana yang bahaya? So tu soalan basically kita tak boleh nak samakan macam tu. Okay, sebab cyst tu tengok cyst apa ya, dan PCOS dia bukanlah cyst, dia adalah folikel yang tak matang. Okay, alright. Puan Laila Iskandar, hi doc, lepas saya dah habis Clomid, adakah telur akan ovulate naturally atau perlu bantuan injection? Okey, so kalau maksudnya bila dah makan Clomid ada telur yang besar, okey, adakah dia perlukan suntikan ataupun dia boleh pecah sendiri? Yes, dia boleh pecah. Bila telur tu matang dia boleh pecah. Isunya kita tak tahu bila dia pecah. Okey, so bila dia pecah dan bila time nak bersama. So itu isunya, sebab telur tu dia boleh terus membesar sampai 24mm, 26mm dan kita tak tahu bila exactly dia pecah. Tapi bila kita bagi suntikan, macam suntikan yang mengandungi hormon HCG, okey, dia akan bantu telur tu pecah dalam masa 24 hingga 36 jam. So kita boleh time bila nak bersama. Okey, so itu yang kita buat. Selalunya wanita yang ambil Clomid, kalau pergi kat klinik, kita akan bagi suntikan hormon untuk bagi telur tu dilepaskan ataupun pecah, ataupun dia panggil ovulasi lah. Okey, so itu yang kita akan buat masa wanita tu ambil Clomid, dan kita scan pada hari ke-12, 13, tengok ada telur yang besar, kita bagi suntikan supaya telur tu dilepaskan dan boleh time bersama. Okey, so Puan Huda Husina, dekat semua klinik pun boleh prescribe ubat Clomid tu ke dok? Kebanyakan klinik boleh prescribe ubat tu, okey, cuma kena pastikan masa ambil Clomid tu, lepas tu disaring ya, di mana tengok ada tak telur yang besar. Okey, sebab kebanyakan sometimes ada yang doktor yang bagi Clomid and then dia suruh bersama je, dia tak saring. So kalau boleh minta doktor tu boleh tak saring, boleh tak tengok ada tak telur besar pada hari ke-12, 13 ataupun mid cycle, tengok macam ada respon tu memuaskan ke tak. Okey, sama ada Clomid tu cukup tak 1 biji 50mg, cukup tak 100mg atau 150mg. Okey, sebab sometimes first cycle kita bagi 100mg tak cukup, so kita kena naikkan 150. Okey, so itu yang kita lakukan lah. Okey, alright, so I think that's about it. Okey, pasal PCOS ni, okey, ianya dari segi keseluruhannya saya nak tekankan, walaupun dia ada risiko-risiko ya, dia dah ada cabaran-cabaran dia, tetapi kebanyakan wanita yang ada PCOS dia boleh mengandung. Okey, insya-Allah good prognosis compare tu dengan keadaan yang lain. Okey, so jangan putus asa, ada caranya ya. Kalau rasa berat badan tu susah nak turun, okey, kena usahakan, boleh jumpa dengan doktor dan kita bincang, maybe ubah strategi, maybe kita tambah metformin ataupun kita boleh gunakan rawatan yang lebih kuat. Okay, tapi setiap couple tu berbeza, so sometimes it's hard to know apa yang terbaik sampailah kita jumpa couple and then kita bincang yang mana yang mereka yang terbaik. Okay, so jangan putus asa, ada jalan penyelesaiannya ya, jangan give up, so keep it up. Okay, so insyaAllah next week kita akan bincang a little bit about PCOS dari segi jangka masa panjang. Okay, dan kalau ada apa-apa boleh DM saya, so kita akan jumpa pada waktu yang sama hari Sabtu malam minggu depan untuk bincang mengenai PCOS dan kesannya daripada segi jangka masa panjang. Sekian saja. Assalamualaikum. Take care. Okay. Assalamualaikum.